So, tuan-tuan, seterusnya dalam usaha menangani isu rasuah, ini menarik ni. SPRM tahan pegawai kanan polis, temui 2 juta ringgit. Seorang pegawai kanan polis ditahan SPRM kerana disyaki menerima suapan bagi melindungi kegiatan haram di ibu negara. Menurut sumber, pegawai kanan yang bertugas di ibu pejabat ditahan setelah hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM Putrajaya. Beliau kata pemeriksaan SPRM ke atas beberapa premis milik pegawai kanan tersebut berjaya menemukan wang tunai berjumlah lebih 2 juta ringgit. Suspek direman 3 hari bermula hari ini. Ketua Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki mengesahkan penangkapan berkenaan. Tahan pegawai kanan polis, temui 2 juta ringgit, tuan-tuan. Ini bila dulu Ketua Polis Negara sebelum Ketua Menteri menyebut tentang kartel polis ni. Ini salah satu contoh kartel polis yang kita kata ada berlaku dan menyebabkan itu menjadi satu persoalan besar di dalam negara kita. Tapi kita selalu fokus kepada pihak penguat kuasa. Kita selalu terlepas pandang pihak yang bukan penguat kuasa, tetapi terlibat dalam juga meluluskan perkara-perkara yang kita tak sangka benda itu boleh buat duit. Dan insyaAllah nanti saya akan dedahkan satu skandal di dalam agensi kerajaan that run under our nose, tetapi korupsi itu berleluasa. Dan insyaAllah, tuan-tuan, saya akan dedahkan tidak lama lagi berkenaan dengan satu skandal ini. Dan insyaAllah benda ini dia adalah satu usaha kami lah. Dia kerajaan, Pakatan Harapan, kerajaan Madani ni berada di dalam puncak kuasa, itu usaha mereka nak reform. Tetapi dalam masa yang sama kami dekat bawah ni nak kena juga buat usaha. Kita kat bawah ni semua kena buat usaha ni, tuan-tuan. Kita tak boleh harap pegawai-pegawai SPRM kalau tak ada laporan, bagaimana mereka nak melakukan tugas dengan baik. Laporan sahaja tanpa bukti, macam mana mereka nak melaksanakan tugas dengan baik. InsyaAllah nanti ada pendedahan yang saya akan buatkan tentang pegawai-pegawai di dalam agensi kerajaan. Tunggukan nanti. Bila tu nanti, insyaAllah. Kan? Nanti. Ni cerita, kita tak buat cerita politik dulu. Kita buat cerita. Ni apa, tuan-tuan? Ni Sungai Golok. Sungai Golok mula kering. Polis Kelantan perketat kawasan kawalan sempadan. Dah boleh, tak payah berenang. Rasanya berjalan dah boleh ni Sungai Golok ni. Ini jalan belakang, tuan-tuan. Kalau kawan saya itu, ini jalan belakang. Jalan belakang. Okay. Dia ada sempadan dia. Polis Kelantan terus memperketatkan kawalan sempadan Malaysia Thailand sepanjang musim kemarau dalam usaha membentaras aktiviti penyeludupan susulan air Sungai Golok mulai kering. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Zaki berkata kawalan keselamatan berkenaan menerusi rondaan akan terus diperkiat oleh PGA. Beliau berkata tindakan tegas akan dikenakan terhadap mana-mana individu yang cuba menyeberang sempadan secara haram susulan air cetek di sungai berkenaan. Sebelum ini, media melaporkan paras air Golok mula kering apabila kemarau melibatkan kampung seperti Cabang Tiga Bagus dan Lubuk Gong Pasir Mas di sini. Kalau hendak masuk ke kawasan sempadan mesti ada permit yang sah sama ada naik kereta atau motosikal, kata Ketua IPK. Terdahulu, pemangku Ketua Cawangan Khas Kelantan SCP Nur Azmi Cik Musa menyerahkan jawatannya kepada SAC Ahmad Nur Hisham yang dilantik sebagai Ketua Cawangan Khas Kelantan yang baru. Berikutan itu, pemangku Jabatan Penjenayah Kelantan Superintendent Muhammad Hamizan menyerahkan jawatan itu kepada Timbalan Ketua JPJ KK Kelantan yang dilantik sebagai Ketua JPJ KK Kelantan yang baru. Kedua-dua pelantikan pegawai polis berkenaan berkuat kuasa pada hari ini. Isu sempadan Kelantan ni, tuan-tuan, kita tak boleh nak bukanlah tak boleh nak softkan sangat, tapi kita pun tahu dia ada jalan depan, dia ada juga jalan belakang tau untuk Kelantan ni. Dia ada jalan depan, dia ada juga jalan belakang untuk Kelantan ni. Jadi bila ada jalan depan, ada jalan belakang, itu yang timbul persoalan kan, timbul persoalan macam mana kita nak kawal jalan depan dengan jalan belakang ni. So nak tak nak, itulah, kita nak kena hadapi benda dengan tenang lah. Itu saja kita boleh kata. Alright, sebelum kita pergi ke seterusnya, saya nak betulkan mic saya dulu. Okay, macam mana? Okay, Nanti ramai-ramai seluduk barang subsidi kot. Bukan nanti, sekarang pun dah ramai yang seluduk barang subsidi. Tak kering pun ramai je yang seluduk barang subsidi, tuan-tuan.
Tak kering pun lagi. Itu antara sebab kenapa sekarang ni dekat sempadan, bukan Kelantan ya, Terengganu, Kedah pun sama. Sarawak pun sama sebenarnya, Sabah pun sama, terutama Sarawak lah. Tapi Sarawak ni sebab kita bersempadan dengan Indonesia. Kalau sungai pun sudut, air boring ada lagi ke? Itu satu persoalan juga tu. Dia ada, tetapi dia akan jadi perigi tu akan jadi air tanah dan air selut. Dan air boring pun akan jadi air tanah dan air selut. Bukan kata tak ada langsung, ada. Tapi saya pernah tanya dengan orang Kelantan, apa jadi kalau kemarau? Dia kata air dia akan jadi, kalau sebelum ini keladak air teh tarik, yang ni mungkin teh tarik pekat lah. Teh tarik pekat. Isu gaji persekitaran kunci kerja, kunci berkekal doktor di sektor awam. Mengkaji semula gaji doktor kontrak dan menangani isu-isu persekitaran kerja menjadi kunci untuk mengekalkan mereka dalam sektor perkhidmatan perubatan awam. Jurucakap hartal doktor kontrak yang enggan namanya didedahkan memberitahu Malaysia Kini bahawa mereka memahami kedudukan keuangan kerajaan yang tidak menentu. Namun tambahnya, salah satu faktor yang menyumbang kepada doktor berhenti daripada perkhidmatan kerajaan adalah disebabkan tawaran gaji lebih baik yang dibayar sektor swasta. Katanya semakan semula gaji oleh Putrajaya akan mengekalkan doktor dan menarik semula minat mereka yang telah berhenti. Jurucakap HDK itu berkata isu doktor terpaksa berhenti kerja kerana tidak dapat berpindah ke kawasan luar bandar atas faktor seperti kehamilan atau urusan keluarga juga masih berlarutan. Kami memahami sekiranya diminta pindah ke kawasan luar bandar untuk mematuhi perkeliling, JPA dan sebagainya. Tetapi mereka yang mempunyai masalah seperti kehamilan, keluarga, mereka merayu kepada JPA dan KKM tapi tidak berjaya. Oleh itu mereka terpaksa menolak tawaran perkhidmatan tetap. Kami mohon KKM sekiranya mana-mana doktor kontrak yang tidak dapat mengikut arahan mereka untuk berpindah ke pendapatan tertentu di Malaysia atas sebab-sebab sangat penting dan wajar, sila beri peluang kedua, katanya. Pada Selasa lalu, dalam jawapan bertulis di Parlimen, KKM berkata seramai 3,046 doktor kontrak meletak jawatan dari 2021 sehingga 2023. Sejumlah 768 meletak jawatan 2021, 1,354 2022 dan 924 tahun lepas, kata jawapan kepada Dr. R.A. Lingeswaran. Pada Februari, KKM dilaporkan akan melantik 6,000 lagi pegawai perubatan ke jawatan tetap antara tahun ini dan tahun depan. Tetapi dalam jawapan bertulis sebelum ini kepada Ahli Parlimen Jerantut, Khairil Nizam, Menteri Kesihatan berkata 1,118 pegawai perubatan tidak melaporkan diri untuk bertugas untuk jawatan tetap tahun lepas. Ini merupakan peningkatan 1,333% daripada tahun sebelumnya dengan 78 pegawai perubatan tidak melapor diri untuk bertugas. Sementara itu, Jurucakap HDK meluahkan beban dan tekanan menjadi doktor dalam sektor awam kerana mereka sering bekerja berlebihan berikutan bilangan pegawai perubatan yang semakin berkurangan. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan Sosial Azrul Muhammad Khalid juga berkata kerajaan perlu memikirkan pengurusan aduan daripada profesional penjagaan kesihatan dalam tenaga kerja sektor awam. Selama bertahun-tahun lamanya terdapat banyak aduan tentang terlalu banyak kerja, eksploitasi, pampasan yang tidak mencukupi, gangguan seksual, buli dan penganiayaan. Malah setakat ini, menurut beliau, aduan terus didengari, malangnya isu ini tidak dipandang serius, malah dianggap dibesar-besarkan seperti digambarkan oleh bekas Menteri Kesihatan sebelum ini. Dia berkata demikian sebagai merujuk respon pendahulu Zulkifli, Dr. Zaliha yang mengenepikan isu yang diketengahkan melalui latihan penempatan semula sebagai dibesar-besarkan. Tambahnya, kemerosakan tenaga kerja bukan saja dari kalangan doktor, tetapi juga jururawat dan ahli farmasi serta doktor ke sektor kesihatan awam. Jelasnya, ramai profesional kesihatan tidak bersuara kerana bimbang tindakan pengurusan atasan. Selain mengakui isu itu wujud, katanya kerajaan mesti mewujudkan satu ruang selamat untuk perbincangan secara jujur dan juga terus terang. Ia perlu mengkaji semula pampasan yang adil, hak asasi manusia, profesional dan standard sumber manusia dan potensi pembangunan potensi yang berdasarkan merit dan amalan adil. Sekiranya KKM gagal menangani isu ini, pengurusan tenaga doktor, profesional sektor kesihatan seperti doktor, jururawat, farmasi daripada tenaga kerja akan berterusan, katanya. Now, isu masalah doktor ni tuan-tuan, dia bukan isu, macam mana nak kata, dia bukan setakat isu gaji je pada pendapat saya lah. Gaji itu satu hal, kita tak menafikan. Mereka berpindah kepada swasta itu, isu itu adalah antara lain adalah isu gaji. Tapi kalau kita baca tadi, saya setuju juga isu environment. Kadang-kadang kita buat kajian bahawa kebanyakan orang yang bermasalah, yang ada masalah di tempat kerja dan berhenti kerja ini, majoriti mereka dia bukan masalah kerja dan masalah gaji per se.
Yang paling utama sebenarnya adalah masalah environment tempat kerja itu sendiri. Kita selalu dengar doktor pelatih ini dibuli, dieksploitasi kerana doktor lebih senior merasakan mereka lebih senior, so yang muda-muda ni kena buat kerja lebih. Mereka lebih muda, mereka kena buat kerja lebih. Ini laporan-laporan, bukan saya cakap. Ini laporan-laporan yang pernah dibuat dan dinyatakan, dicatatkan sebelum ini. Now, kalau kita faham, sebenarnya kalau kita nak dia chicken and egg issue lah. Dia masalah berbanganan kerja sebab kekurangan doktor. Masalah kekurangan doktor menyebabkan beban kerja. So, isunya yang paling besar adalah salah satu, di samping gaji tadi, kekurangan minat pelajar-pelajar kita dalam mendapat ataupun mengambil pelajaran STEM, Science, Technology, Engineering dan juga Math. Pelajar-pelajar kita kurang nak berminat dalam pelajaran-pelajaran melibatkan sains ini, menyebabkan ramai juga tenaga kerja kita kekurangan tenaga kerja daripada segi local medical officer ataupun doktor di dalam negara kita, termasuk jururawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah environment tu sendiri, daripada sudut pekerjaan, daripada sudut apa orang kata bully, daripada sudut tekanan kerja, bukan tekanan tempat kerja, masa bekerja, lokasi bekerja. Kan, banyakkannya kalau boleh tak naklah dihantar kawasan-kawasan pedalaman. Tapi then again, kalau mereka tak nak pergi kawasan pedalaman, siapa nak pergi kawasan pedalaman? Nak mengharapkan penduduk pedalaman nak jadi doktor, jauh sekali lah. Bukan kata penduduk pedalaman ni tak bijak pandai, tuan-tuan. Tetapi bilangan dia tu tidak akan seramai dengan orang yang tempat lain. Jadi again, benda ni akan jadi satu permasalahan yang takkan boleh diselesaikan kalau kita tidak ada satu sistem yang cukup untuk kita nak manage benda ini. Now, naikkan gaji, will it solve the problem? It might reduce some pressure, but I do not think benda tu akan solve 100% of the problems. So, kita tak boleh juga kata benda ni tak ada. Saya tak setuju juga mengatakan, benda ni besar-besarkan. Saya tak setuju juga. Benda ni kena ditengok secara objektif dan satu kajian kena dibuat. Tapi kajian tu janganlah ambil masa 5 tahun. Dr. Zul 6 bulan tu kita boleh dapat dah. Dan kita boleh cari punca dia. Nothing, kena dah mula memikirkan tentang perkara tersebut. Okay? So, that's that lah. Alright.